Dalam riwayat yang kedua tu daripada Anas, setiap umat ada amin, pemegang amanahnya. Pemegang amanah umat ini ialah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Nah itulah. Hak naknya di sini dua hadis ni. Yang pertama, Nabi SAW kata kepada penduduk Najran, pasti aku akan hantarkan kepada kamu seorang lelaki yang amanah. Jadi bila Nabi SAW hantar orang ni, akan datang dia akan royak lah. Kalau Nabi suruh gapo-gapo, dia royak tu dia seorang je. Bukan kata mari dengan saksi gapo. Tak ada, Nabi tak ada kata dia akan royak gapo-gapo tapi kena ada dua orang saksi misalnya. Ada kalau begitu? Tak ada. Bila orang ni akan jadi sebagai gubernur, sebagai ketua di sana, kira-kiranya perintah dia tu adalah perintah akudah. Ini Imam Bukhari nak ayatnya khabar wahid duduk situlah. Bila Abu Ubaidah pergi nanti dia seorang. Jadi orang lain itu kena pakar mengikut dia. Kalau dia kata zakat ni gini-gini misalnya, kena pakar dia. Ini dalam bab ke dia? Dalam bab hukum. Dalam bab hukum kena pakar dia. Dia tu seorang. Tu Imam Bukhari ni. Jadi sahabat-sahabat ni duk tunggu-tunggu. Tunggu-tunggu ni buat apa ya sahabat-sahabat ni duk tunggu-tunggu? Nak jawatan tu kau? Tidak. Sebab itu dalam hasyiah ni pun dia kata sahabat-sahabat duk tunggu-tunggu tu bukan nak jawatan, dia tahu dah ramai faham dah. Nabi SAW kata, dia kata semua dah, sesiapa yang nak jawatan dia tak wih. Dan dia bagi ancaman banyak dah. Jawatan ni memang dia membawa kesusahan kepada kita, membawa kesusahan kepada kita, ujian besar kepada seseorang tu jawatan-jawatan. Jadi sahabat-sahabat sudah faham dah. Cuma duk tunggu-tunggu ni nak sangat kepada gelaran ataupun kelebihan sebagai amin. Amin. Bukan cara kejawatan tu. Jawatan tu tidak penting. Amin tu. Mana tahu takut aku dia terpilih sebagai amin. Oh alhamdulillah lah. Jadi mana satu kelebihan lah tu. Dia jawatan zaman Nabi ni dia tidak ada seperti zaman kita ni. Panggil orang tu Bui Datuk kau misalnya. Bui Datuk Seri kau tu Goni kau dah. Panglima setia kau tu Goni kau tak ada. Tak ada. Dia bagi lagu ni. Dia aku akan hantarkan kepada kamu seorang yang betul-betul amanah. Sahabat pegang. Itu satu kelebihan tu. Satu kurnia tu. Siapa dia lagu tu ya. Itu kelebihan. Seorang ni akan gini. Dia sebut. Orang yang bai'ah di sini tidak akan masuk, tidak akan disentuh oleh api neraka. Lebih lah buat-buat ni. Gitu. Dia tahu. Dia tahu ahli Badar lebih, lepas tu ahli Uhud, lepas tu ahli goni-goni tu. Jadi sahabat-sahabat tahu daripada kata-kata Nabi gitu. Tiba-tiba Nabi SAW pilih Abu Ubaidah. Tadi sebelum pada ni Abu Ubaidah duduk minum arak kan, sekali dengan Abu Talhah tu. Anas jujur tuan. Nak menunjukkan di sini Islam dia tak kira hak dulu. Dia tak kira hak dulu. Kalau hak dulu tak molek pun, kalau orang tu sudah berubah, tak apa. Dia boleh jadi setinggi-tinggi orang. Amin hadhil ummah ni bukan senang. Pemegang amanah umat ni. Dengan sebab tu bila Sayyidina Abu Bakar pergi di Saqifah Bani Sa'idah, sekali dengan Sayyidina Umar nak bai'ah tu, Abu Ubaidah, Umar bai'ah dengan Abu Bakar, Abu Ubaidah bai'ah. Cukup dah tu. Dia tu pemegang amanah. Artinya amanah ni hak paling besar sekali, kuasa itulah. Dia serah pada Abu Bakar. Sedangkan Nabi kata dia tu pemegang amanah. Jadi dia serah amanah tu kepada Abu Bakar. Sama dia nak boleh takwil dah. Kalau nak kira. Tak payah ramai dah kalau nak kiranya. Tapi tak pandai. Esok kan tu panggil pula masjid. Baru ni kan kita sudah jumpa dah dalam Bukhari ni. Panggil pula semua, tak ada tinggal, semua bai'ah belaka hari yang kedua. Tapi hari mula-mula tu Abu Ubaidah ni ada. Ini beberapa perkara yang kita kena perhati. Abu Ubaidah sebagai amin hadhil ummah, peranan dia yang paling besarnya nyatanya di mana? Di Saqifah Bani Sa'idah. Sebab itu sahabat-sahabat lain dia belakang lalu. Bila dia tubik, dia sendiri bai'ah pada Sayyidina Abu Bakar, habis dah lah. Dan Nabi kata dah, ramai ni tahu ni amin hadhil ummah. Dia kata ni bukan seorang, sehingga ramai duk tunggu-tunggu siapa dia lah. Nak boleh. Tahu-tahu Nabi pilih Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Lepas pada tu
kepada orang yang tidak Islam ataupun kepada orang yang Islam, dah ni masa ni tidak ada lagi hukum haram arak, kita tak boleh kata dia melakukan benda haram, tak boleh. Hadis ini juga menjadi dalil kepada ulama-ulama buat usul al-aslu fil asya' al-ibahah illa an yadulla ad-dalil ala at-tahrim. Dah dalil ada lagi haram, haruslah. Jadi kita tak boleh kata walaupun dia minum arak tu dia buat benda haram, tak boleh, tak jelas lagi. Mana duduk atas harus lah kira-kiranya dulu. Sebab tu dia tak ada dosa, tak ada apa. Bila turun kata haram, baru tak boleh. Lepas cuba buktikan, lepas pada turun ni siapa dia? Sahabat minum arak. Tak ada dah. Lepas tu riwayat daripada Ibnu Abbas daripada Umar. Umar kata ada seorang lelaki Ansar, bila dia tak ada pergi dekat Nabi, aku pergi dekat Nabi, aku balik royak cerita ke dia. Lepas tu ketika aku tak ada, aku tak pergi, dia pergi. Maknanya kira-kira Sayyidina Umar ni dulu kita sudah jumpa dalam Bukhari ni juga ada dah. Dia ni gile-gile sebab masing-masing sibuk. Masing-masing sibuk dalam kesibukan tu tak ada nak pergi mengaji. Bila tak ada nak pergi ngaji tu dia buat giliran. Ginilah, kamu pergi, hari ni kamu pergi, ada apa-apa benda baru royak lah. Esok ni pula pergi, dia buat gile gitu. Jadi hak Imam Bukhari naknya di sini, katakanlah sahabat tu dia tak pergi, Sayyidina Umar pergi. Sayyidina Umar pergi balik, Sayyidina Umar seorang jangan royak ke dia tu. Jadi dia tu kena pakar walaupun seorang. Lepas tu begitu juga hari hak Sayyidina Umar tak pergi, dia pergi. Bila dia balik royak kepada Sayyidina Umar, Sayyidina Umar tak tanya dah orang lain, ya Allah kau sepuluh dia royak. Ini menunjukkan khabar wahid dipakai, diterima pakai dalam agama. Buktinya banyak, sangat banyak. Itu Imam Bukhari nak ayatnya, sangat banyak. Itu yang pertama, yang hak Tuhan nak sebenarnya. Yang keduanya, mana jika kita sibuk, kita tak pergi ngaji, tapi hati kita lekat, tak apa lagi. Tak apa lagi. Tapi hak semoleknya kalau boleh tak tinggal lah. Tapi kalau tinggal apa maknanya hati tu ingat. Ingat tu kalau sekarang ni lah kita kata dengar kaset kau dah. Kita tak kira nak dengar kaset, misalnya kita kata CD kau nak tengok CD hak tu pun tak apa juga. Tak apa juga. Ataupun kalau tidak pun buat macam ni. Nabi SAW tidak kata paksa sahabat-sahabat dia, bukan jenis tu Nabi. Bukan jenis tu. Tidak kata mesti mari, kalau tidak ini dak. Orang hak mana menega tu menega. Begitu. Hak mana bertani itu dia bertani. Tidaklah kata siapa kena tinggal kecuali dalam keadaan penting sangat. Barulah dikerah. Kalau tidak, daklah. Ginilah secara dalam keadaan biasa gitu. Sebab dia kira boleh dak. Dan Nabi SAW sendiri tahu ni. Kalaulah khabar wahid ni tak boleh pakai, apa Nabi SAW tak tegur, larang, royak kau tak boleh. Kalau mari nak pakai royak tak boleh, dia kena dengar sendiri. Mana ada lagu tu menunjukkan khabar wahid tu boleh. Lepas pada tu riwayat daripada Ali bahawa Nabi SAW menghantar satu pasukan tentera dan dia telah melantik seseorang sebagai amin, sebagai ketuanya. Dia pun menyalakan api. Ketua saja, namanya Abdullah bin Hudzafah. Dia kata masuk dalam api kepada anak buah dia. Jadi mereka pun hampir nak masuk lah. Hak lain-lain kata kan kita ni lari daripada api, tak saya masuk dalam api neraka lah. Ini api ni apa yang nak masuk dalam tu pulanya dia. Fadzakaru lin Nabi. Lepas pada tu tak apa, mereka ceritanya balik koyak ke Nabi SAW. Nabi pun kata kepada orang-orang yang nak masuk tadi, kira-kiranya tadi tu dah ketua kita kata ni, kita kena masuklah, lompat dalam api ni. Nabi SAW kata kalau mereka masuk, mereka akan masuk dalamnya terus sampai ke kiamat. Tu sampai ke kiamat. Wa qala lil akharin, dan dia kata kepada hak lain,